Okay, Assalamualaikum. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian C. Kita akan jawab dulu soalan untuk 16A. Satu kutipan wang telah dijalankan oleh semua murid SMK Seri Sakti bagi menjayakan program Carnival STEM yang akan dilaksanakan pada bulan Disember 2021. Jadual 16 menunjukkan jumlah kutipan bagi 42 orang murid. Ini adalah kekerapan dia yang dicatatkan oleh guru kelas 5 Anggun. Okay, ada jadual 16. Okey, soalan dia, hitung min anggaran jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang dikumpulkan oleh seorang murid di kelas 5 Anggun. Beri jawapan anda kepada 1 titik perpuluhan. Dan juga soalan minta min. Okey, first kita kena tahu yang ini adalah grouped data ataupun ungrouped data. Okey, jadi dia bagi dalam table, soalan adalah grouped data. Okey, jumlah ini semua adalah 42. Okey, kita kena tahu formula min untuk grouped data sebab dia berbeza dengan ungrouped data. Jadi, formula dia adalah min equal to sum fx over n. Okey, sekarang ni f adalah frekuensi. Frekuensi kita dah tahu dekat table dia dah bagi. Okey, sekarang ni n dia adalah 42 jumlah frekuensi. Yang kita tak tahu adalah x sekarang ni. X ini adalah midpoint. Okey, untuk cari midpoint, formula dia upper limit ataupun lower limit dululah, plus upper limit over 2. So ni midpoint. Okey, sekarang ni kita cari midpoint untuk setiap value. Okey, 1 hingga 50, midpoint dia adalah 25.5. 5 per 1 hingga 100 adalah 75.5. 101 hingga 150 adalah 125.5. 151 hingga 200, 175.5. Dan juga 201 hingga 250, 225.5. Okey, jadi kita dah tahu untuk kira midpoint, kita boleh masukkan dalam formula. Formula kita dah tulis. Okey, jadi 25 frekuensi dulu. Frekuensi dia adalah 3. Okey, darab dengan midpoint yang kita dah cari dekat sini. So, darabkan dengan 25.5 tambahkan dengan 7 darab 75.5 tambah 13 darab 125.5 tambah 11 darab 175.5 dan tambah 8 darab 225.5. Okey, bahagikan dengan 42 iaitu jumlah frekuensi. Okey, jadi key in dalam kalkulator kita akan dapat 142.17. Okey, tapi soalan nak dalam 1 titik perpuluhan. So, 142.2. Okey, sekarang kita sambung untuk soalan 16B. Tingkatan yang berjaya membuat kutipan wang melebihi had minimum yang ditetapkan oleh pihak sekolah dalam karnival tersebut akan diberi hadiah. Diberi kebarangkalian tingkatan 4 dan tingkatan 5 dipilih masing-masing ialah 1/10 dan 3/4. Hitung kebarangkalian tingkatan 4 dan tingkatan 5, tingkatan 4 atau tingkatan 5 dan tingkatan 5 sahaja. Okey, jadi dia dah bagi kebarangkalian untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 iaitu 1/10 dan 3/4. Form 4 dia punya probability adalah 1/10 dan form 5 adalah 3/4. Okey, soalan 1. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kita highlightkan perkataan dan.
Dan kita tahu kalau dan dia adalah bersilang. Dan kalau bersilang dia akan intersect dan darab lah. Okey. Jadi kita boleh solvekan. Kita tahu probability form 4 intersect form 5. Intersect ini darab lah. Okey, jadi form 4 probability dia adalah 1/10 darabkan dengan 3/4. Dan kita tahu 1 darab 3, 3, 10, 40, 3/40 untuk soalan 1. Okey, untuk soalan 2, soalan kata tingkatan 4 atau tingkatan 5, kita highlightkan perkataan atau. Okey, atau sama dengan union. Okey, jadi kita tahu soalan ini ada dan juga ada atau. Jadi kita tahu ini adalah non-mutual. Dia ada persilangan kat tengah dia. Non-mutual exclusive. Dia ada dua, eksklusif dan non-mutual eksklusif. Okey, jadi untuk mudah faham, kita nak bagi nampak, kita buat bulatan. Okey, kita ada form 4 dan form 5 dan kita juga ada persilangan macam soalan 1 tadi. Okey, form 4 kita tahu dia punya probability adalah 1/10 dan form 5 3/4. Dan titik persilangan dia tadi adalah 3/40 yang kita cari tadi. Okey, sekarang ni dia kata dia nak tingkatan 4 atau tingkatan 5 dan ini adalah non-mutual. Jadi kita kena tahu formula dia P form 4 union form 5 equal to probability form 4 plus probability form 5 minus probability form 4 intersect form 5. Okey, jadi kita tahu form 4 adalah 1/10 plus form 5 3/4. Okay, form 4 intersect form 5 yang dekat sini tolak 3/40. Okay, kita kira. Okay, dapat 31/40 jawapan dia. Okay, untuk soalan 3, formula ni kena ingat lah. Okay, untuk soalan 3, dia nak tingkatan 5 sahaja. Okay, jadi yang kita tahu ini adalah semua tingkatan 5. Tapi dia ada titik persilangan dengan tingkatan 4. So, kita nak tahu tingkatan 5 tu berapa. Okay, jadi 3/4 tolak 3/40. Okay, samakan penyebut. Sama dengan 27/40. Okay, ini jawapan dia. Okay, jadi saya turn untuk soalan 16A dan juga 16B. Okay, seterusnya soalan 16C. Semasa Karnival sedang berlangsung, kelab matematik mengadakan satu permainan pengatur caraan. Raja 16 menunjukkan 5 segitiga yang dilukis pada satu satah kertas. Okey. Dalam permainan tersebut, peserta dikendaki menulis satu peratur caraan yang menunjukkan segitiga Q adalah imej bagi setiap segitiga P di bawah. Segitiga Q adalah imej bagi setiap segitiga P di bawah gabungan penjelmaan VU. Dengan syarat, segitiga P mestilah dipetakan pada ruangan segitiga yang disediakan dengan betul. Huraikan selengkapnya penjelmaan U dan V.
Okay, sekarang ni yang kita tahu Q ini adalah image dan P adalah objek. Okay, jadi kita nak kena tahu macam mana wujudnya P ni. Asal P ni sebelum ni macam mana. Okay, sebelum tu ni adalah tajuk transformation. Okay, jadi kita tengok segitiga yang ada di sekeliling dia. Okay, P tak mungkin. Yang sebelah P tak. Yang ni pun tak. Okay, jadi yang ini adalah asal dia. Okay, kita nak tahu macam mana. Dia ni adalah translation. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah translation. Dan dia punya adalah 12, 4. Ni adalah value X dan ni adalah value Y. Okay. Jadi, U adalah translation pada value 12, 4. Okay, translation. U translation kalau tak tulis dalam bentuk macam ni, tak ada markah. Okey, seterusnya ni U untuk kita tahu V. V pula. Okey, kita dah tahu dia punya asal ini adalah dia punya asal dia punya image bermula daripada segitiga yang ni. Okey, sekarang ni basically kita tahu segitiga ni nak jadi Q adalah sebuah rotation. Sebab asal dia macam ni. Lepas tu dia bergerak ke sini pula. Dia punya apa? Yang sebelah kanan ni, yang tegak ni. Okey. Jadi dia adalah 180 darjah. Dia berpusing. Okey, dia nak berpusing kepada anti-clockwise atau clockwise. Untuk yang ni dua-dua boleh. Anti-clockwise boleh, clockwise pun boleh. Okey, sekarang ni kita dah tahu dia rotation. Untuk kalau kita dah tahu dia rotation pada rotation 180 darjah clockwise ataupun anti-clockwise, kita kena tahu dia punya center of rotation. Okey, untuk kita cari dia punya center of rotation, kita akan gunakan jangka lukis. Tapi saya akan buat secara manual. Dan untuk lebih tepat, sepatutnya jangka lukis lah. Okay. First, kita kena cari dia punya center macam ni. Okay, contoh, saya ambil point yang ini. Okay, jadi point yang ni sama dengan yang ini. Okay, jadi kita buat garisan serenjang. Ambil yang ni macam ni. Yang ni macam ni. Yang ni pula macam ni. Lepas tu kita garisan lurus. Okay, lepas tu ambil lagi satu point. Ambil yang ni. Ambil point sini. Lepas tu buat lagi garisan serenjang. Ambil point sini, garisan serenjang. Lepas tu gariskan. Okay, kita dapatlah point dia dekat sini. Okay, point kat sini tak berapa nak tepat, tapi berdasarkan jawapan dia, jawapan point dia adalah 15. Dia dekat sini 15 7.5. Tak berapa nak tepat. Okay, jadi kita tahu dia punya ni V
rotation 180 darjah clockwise at point 7.5. Kena letak kurungan Okey. Okey, jadi siap untuk soalan 16C.